On dia nak pergi kuliah tu jam, ambil gambar. Tersangkut dalam jam, dalam rangka menuntut ilmu. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Disambung kitab Tauhid bab yang ke-42 ke surat 143. Bab yang ke-42 ke surat 143. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Bab ni ialah sambungan perbincangan berkenaan dengan syirik-syirik yang berkaitan dengan lafaz, ucapan. Seperti yang kita sebut dalam pengajian-pengajian yang lepas, kitab Tauhid ni, kalau kita buka daripada bab yang ke-7, dia bermula dengan syirik-syirik yang besar dulu, syirik-syirik akbar. Pakai tangkal, sembelih korban, menyembah kubur, berdoa di kuburan, isti'azah, istighasah, menyembelih, bertabarruk. Kemudian Syekh masuk pula bahagian yang kedua daripada syirik, iaitu syirik berkaitan dengan masalah hati pula, seperti cinta, tawakal, takut, kan? Kemudian Syekh masuk pula bahagian yang seterusnya, bahagian ketiga daripada syirik, iaitu syirik lafaz, syirik kecil, syirik-syirik yang berkaitan dengan lafaz. Hati dia tak iktiqad benda tersebut, tak iktiqad syirik besar, tapi pada lafaz ucapan dia tu menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu dalam lafaz. Seperti tajuk yang lepas kita belajar berkenaan dengan mereka menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah. Contohnya, aku kaya ni sebab keturunan aku memanglah kaya, aku ni pandai dalam menguruskan, aku ni pandai buat bisnes, aku pergi tuition lepas 10 SPM bagus kan, ini sebab saya pergi SPM, guru tuition saya. Dia tak menisbahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin niat dia tidaklah mengingkari nikmat itu daripada Allah, hati dia kata daripada Allah, tapi dalam cara menisbahkan, penisbahan, menyandarkan nikmat itu kepada manusia, itu yang jadi syirik kecil-kecil, syirik asghar. Ini disebut oleh para masyayikh kita, iaitu tauhid ni ialah perkara yang sangat murni, bersih, macam cermin yang bersih, berkilat. Kalau kita, tangan kita kotor, kita letak kat situ pun dah berkesan pada cermin, betul tak? Kalau kita bawa lap cermin bersih, dan tangan kita ni, kita pergi lap, kita pergi aturkan lap, kita sentuh je cermin, berkesan tak? Berkesan. Macam itulah kemurnian tauhid. Benda yang paling halus yang mengotorkannya pun boleh nampak kesan daripada hati. Sebab itulah kita tengok bab-bab yang akhir ni, start dari bab 38, 39 ni, Syekh dah mula memberi penekanan kepada masalah asyirkul asghar, syirik-syirik kecil. Termasuklah bab yang ke-42 ni. Bab 42 ni iaitu janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Yang dimaksudkan bab ni ialah satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang kita akan baca nanti, yang di mana Ibnu Abbas menyebut perkara-perkara syirik kecil. Tetapi Ibnu Abbas dia gunakan ayat, berdalilkan dengan ayat syirik besar.
Apa ayat ni? Tengok ayat ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Siapa tengok surah Al-Baqarah ni, ayat tu mula dengan apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah hanya Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang sebelum kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Iaitu dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan langit itu sebagai binaan, dan telah menurunkan dari langit itu air hujan, dan daripada air hujan itu tumbuhlah segala bentuk tumbuhan, dan daripada tumbuhan tersebut Allah Ta'ala keluarkan segala macam buah-buahan. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu-sekutu. Ayat ni cerita pasal syirik besar ke syirik kecil? Syirik besar. Jadi kamu jangan sembah Tuhan lain yang tak cerita apa-apa. Lepas tu ayat ni dia turun berkenaan dengan orang musyrikun yang jadikan selain Allah Ta'ala sebagai sembah-sembahan. Jadi wahai manusia, jangan sembah yang lain yang tak mencipta ni, berhala, Isa dan selain seumpama dengannya yang kita dah belajar sebelum ni. Tetapi nanti kita akan tengok Allah Ta'ala kata apa? Andadan. Andad jamak niddan. Niddan ni sekutu-sekutu. Siapa yang belajar bahasa Arab, sesuatu perkataan yang datang dalam bentuk nakirah. Syekh Rami tahu nakirah? Apa dia? Nakirah apa? Indefinite article. Masya Allah, bahasa Inggeris tu pun. Saya tahu orang pilih ni hebat ni. Francis Slide buka 17, 98 tu betul lah. Orang putih tu lah. Betul, indefinite, masih umum. Macam kita kata ke orang putih, bahasa orang putih, please give me a book. Maknanya mana-mana buku boleh. Kalau give me that book, the book, mana buku itu. Sama juga macam ni. Fala taj'alu lillahi andadan. Umum. Bila ada tanwin maksudnya umum. Maksudnya jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala tu apa-apa bentuk persekutuan, bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan jadikan sekutu bagi Allah. Dan sekutu tu umum. Sama ada sekutu-sekutu yang menyebabkan syirik besar ataupun sekutu-sekutu yang menyebabkan syirik kecil. Sebab itu kalau kita tengok, Ibnu Abbas telah menggunakan ayat ini untuk menguraikan syirik kecil. Dan ini memang perbuatan salaf. Apa perbuatan salaf dia? Iaitu gunakan ayat syirik besar, gunakan untuk syirik kecil. Benda syirik besar, benda syirik kecil. Seperti mana Huzaifah bin Al-Yaman, dia tengok orang pakai tangkal. Pakai tangkal syirik besar ke syirik kecil? Nak kena ulang balik kita bertauhid ni. Ini tajuk utama lepas mukadimah. Pakai tangkal syirik besar ke syirik kecil? Besar. Kecil? Besar. Siapa jawab syirik besar salah, siapa jawab syirik kecil salah. Ada perincian. Kena detail kan? Ada keadaan pakai tangkal syirik besar, ada pakai tangkal syirik kecil. Bila masa pakai tangkal syirik besar? Sepenuhnya apa tu? Tangkal tu yang menghasilkan manfaat dan mudarat. Betul. Kalau kita baca kitab Tauhid bab tangkal, ayat pertama, wa ya'budu min dunihi ma la yanfa'u wa la yadhurruhu. Tak beri manfaat, tak beri mudarat.
Kalau dia kata tangkal ni lah yang buat manfaat dan mudarat, tangkal ni lah yang melindungi aku, tangkal ni, itu syirik besar. Syirik kecil macam mana? Syirik kecil kata Allah yang buat ini, usaha kita je. Kan? Ini kita ikhtiar kan, Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar. Jadi kita pakai tangkal ni ikhtiar lah. Macam apa semua bela anjing tu tak nak bagi pencuri masuk, syirik bela anjing. Pakai CCTV syirik. Tak syirik pula. Janganlah kami pakai tangkal, tak syirik. Dia kata macam tu. Padahal dia syirik. Syirik tak pakai tangkal? Kenapa pakai tangkal syirik? Kenapa pasal CCTV tak syirik? Sebab Nabi kata apa syirik? Itu jawapan. Jadi kaedah nak kenal syirik ni, syirik kecil ialah kalau Nabi kata declare dia syirik kan? Cuma nak pastikan dia syirik besar ke syirik kecil. Jadi apa kaedah nak pastikan syirik besar ni? Tengok tak, ada tak bentuk mensyirikkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah atau asma' dan sifat. Kalau samakan dalam rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, syirik besar. Ustaz, apa benda rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat? Itu kena mengaji akidah balik. Ustaz Amal boleh ajar, insyaAllah. Jemput dia, ajar balik akidah 101. Buka balik asal tauhid apa, syirik apa semua. Boleh, Syekh Zaid menit Ustaz Amal. Bagus ni, insyaAllah. Mantap. Jadi barakallahu fikum, Huzaifah bila tengok orang tu pakai tangkal, dia baca ayat Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah iman mereka itu kepada Allah melainkan iman itu bercampur dengan kesyirikan. Ayat tu sebenarnya cerita pasal syirik besar, orang sebab berhala zaman Nabi Yusuf tu. Tapi Huzaifah gunakan ayat syirik besar untuk letak dekat bab syirik kecil. Jadi benda ni biasa salah buat. Yang kelang kabut ni aswaja aja. Tak mahu saya sebut. Dia kata apa? Buat-buat ni dia ambil ayat syirik besar, dia letakkan kepada orang Islam. Tengok mereka ni mentakfirkan umat. Gerbang. Dia bantai. Dia kata, ni Ibn Abbas pakai, ini Huzaifah pakai, ini Amr al-As pakai. Banyak kalau kita kumpulkan semua ucapan salah yang gunakan ayat syirik besar, digunakan syirik kecil, berlambak kan tuan? Orang pilih kata berlambak. Sama berlambak. Berlambak sama. Kau maksud lain lah ni. Selambak. Okey. Jangan Armi, jangan ajar sesat. Berlambak. Terlambat maksud lain. Astagfirullah. Tak boleh tidak lagi mesti minum kan? Boleh aja. Astagfirullah. Tak mahu lah. Mobil ni saya cakap berlambak. Banyak betul lah. Banyak ayat tersebut. Antaranya ni kata Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Okey. Terjemahan Al-Quran. Semua kena Abdullah bin Abbas kan? Dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, tengok buku, membuat andad sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali. Maksudnya sulit untuk dikesan, bukan dikenali, dikesan. Sebab syirik ni benda yang sangat halus. Dia boleh masuk di celah-celah hati kita kadang kita tak perasan. Kita belajar kat sini, saya tengah mengajar ni kan, saya ceramah, tuan-tuan pandang saya dengan penuh berminat, saya pun dalam hati dia kata, hebat aku ni ceramah. Tiga ramai ni, mana tahu dalamnya dia Datuk ke mana, ke Tan Sri ke, bagi projek ke di Hulu ke apa ke, dah habis. Kelas. Tuan-tuan pula duduk tak kelas, duduk mengaji pun semua muka khusyuk je. Wah, nampak ni talibul ilm, penuntut ilmu. Tak pula ambil gambar macam ni baiknya, depan buku macam ni. Biasanya angle dia tu macam nampak tak nampak tu. Macam ni. Biasa tak? Kan? Kadang-kadang dia suruh siapa-siapa tak ambil gambar dia tengah pegang buku macam ni.
Yang pelik ni siapa ambil gambar tu? Dia semua jemaah masjid ke apa kan? Ji, tolong Ji. Ambil gambar saya angle tepi ni. Ada pula tu yang lagi kelakar tu, saya tengok. Siap buat, dia terasa kat tiang macam ni lah. Dia buat caption, letih dalam letih ilmu. Oh, ya Allah. Allah. Kadang-kadang on the way nak pergi kuliah tu jam, ambil gambar. Tersangkut dalam jam, dalam rangka menuntut ilmu. Ya Allah. Apa dia? Kita tak ada dashboard apa ni? Macam ni. Jam ni teruknya jam. Kita bertauhid sampai ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah musta'an. Allah musta'an. Akhfa min jabibin naml. Betul kata Nabi? Akhfa min jabibin naml. Lebih halus daripada semut kecil yang merayap, yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap. Maksudnya susah nak kesan tu. Halus. Kenapa Nabi sebut macam ni? Supaya timbul perasaan dalam hati kita bahawa tak ada siapa pun yang akan terlepas daripada syirik. Bila setiap orang ada rasa takut tak terlepas daripada syirik, perasaan takut yang kita nak. Maksudnya kita bertauhid ada bab al-khawfu minasyirik. Orang ni yang jadi bahaya tu dia tak perasan yang dia syirik, dia boleh buat syirik. Itu bahaya. Bila ada perasaan bahawa dia sentiasa terdedah kepada syirik, iaitu yang patutlah kita tengok para sahabat dulu takut minta doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nabi doa, ya Allah aku minta lindung, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu, daripada aku buat syirik benda yang aku tahu ya Allah. Maksudnya benda yang dah tahu syirik pun kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada buat benda syirik walaupun dah tahu. Bukan kata ada mengaji lah, insya-Allah lah aku buat syirik ni, insya-Allah tak buat. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku minta lindung, aku minta ampun padamu ya Allah daripada aku buat syirik. Aku minta ampun padamu ya Allah daripada benda syirik yang aku buat, yang aku tak tahu, yang aku tak sedar. Lihat apa doa Ibnu Abdullah bin Umar yang disebut oleh Syekh Adam al-Tiubi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dia sebab apa? Ibnu Umar selalu berdoa, Allahumma kama hadaitani ila al-Islam fala tanzidhu anni hatta alqaka bih. Ini doa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sebab tahu Abdullah bin Umar macam mana ibadah dia. Bila orang tanya Nafi', dia punya bekas hamba dia, wahai Nafi', sifatkan kami Abdullah bin Umar pada waktu malam. Dia kata kamu tak boleh challenge Abdullah bin Umar pada waktu malam. Malamnya sama ada solat, baca kitab atau baca Quran, itu je. Tidurnya hanyalah sedikit malam dia. Apa kata Abdullah bin Umar doa tadi? Allahumma, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, wahai ya Allah, kama hadaitani ila al-Islam, macam mana engkau telah memberi hidayah kepada kami kepada Islam, fala tanzi'hu anni, maka jangan kamu cabut dia daripada dadaku, hatta alqaka bih, sehingga aku berjumpa dengan engkau di akhirat kelak. Bayangkan sehebat Abdullah bin Umar takut Islam tercabut daripada jadi dia dengan melakukan perbuatan syirik. Kita tenang. Allahu musta'an. Bahkan sebagai ahli bid'ah lagi selamba kata, mana ada syirik dah di kalangan umat Islam ni? Semua dah tak ada syirik dah. Ini Nabi dah kata dah syirik dah dihapuskan. Ini paling bahaya sekali apabila rasa kita ni kebal daripada syirik. Itu Nabi kata asyirku akhfa min jabibin namli. Ya. Di atas batu sauda fi lailatin dhalma. Nabi pakai istilah Alif dan Hamzah, betul tak Ustaz Ahmad? Ya. Bila dia tak kata lailatul dhulmah ke tak, itu dhalma. Dhalma ni wazan fa'ala. Bila wazan fa'ala maksudnya mubalaghah. Usul mubalaghah, bila saya belajar bahasa Arab tahu. Yang sangat gelap, bukan sekadar hitam biasa-biasa ni. Hitam memang gelap betul lah. Hampir ni kata hitam gelap betul apa? Gelap lipat. Gelap gelamat. Gelap gelamat. Kita mesti pakai bahasa
orang asal gelemat, bukan gelimat. Gelimat ni, gelemat. Baik. Sambung lagi. Iaitu seperti ucapan anda. Macam mana syirik yang tak sedar ni? Seperti ucapan anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Dia bersumpah dengan nama Allah dan dengan kehidupannya. Apa bahasa Arab ni? Ustaz Ahmad? Wallahi wa hayat. Wallahi wa hayatik. Dia sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tabi'in namanya Jarir, Nu'aim bin Jarir nama dia. Satu hari orang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, demi fulan dan fulan. Menangis Nu'aim bin Jarir ni, menangis teresa-esa. Orang tanya, wahai Nu'aim, kenapa kau nangis teresa-esa ni? Di KL, Nu'aim kata, kau tak dengar ke apa dia buat? Allah Akbar. Buka. Nah, dia menangis esak-esak. Bila orang tanya, kenapa wahai Nu'aim nak menangis ni? Kamu tak dengar ke apa yang dia ucapkan? Kamu tak dengar ke apa yang dia ucapkan? Apa yang dia cakap? Kamu tak dengar ke dia bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala? Nampak salah? Macam mana orang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala pun menangis dia. Orang lain buat, dia yang menangis. Sebab apa? Sebab aku pernah dengar Nabi SAW kata, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, dia telah melakukan syirik. Dia telah melakukan syirik. Dia menangis dia. Tapi juga Abdullah bin Umar, dia lihat ada orang bersumpah dengan Nabi Isa, demi Nabi Isa, dia kata, dan jangan bersumpah dengan Nabi Isa. Allah Ta'ala telah, Nabi SAW bersabda, balas siapa bersumpah dengan selain Allah Ta'ala telah melakukan syirik. Dan Nabi Isa tu lagi bagus daripada bapak kamu. Itu pun Nabi larang. Macam mana pula kalau kamu bersumpah dengan nama bapa ayah kamu? Ini salah. Tengok orang bersumpah nama Allah, syirik. Syirik, dia takut, dia menangis. Kesiannya kepada umat Islam kerana nampak buat syirik. Lepas tu kalau kita betul-betul faham tauhid, kita akan dengar perasaan seperti Syekh Saleh Ali Syekh. Dia bawa kisah ni masa dalam kitab Tauhid, pengajian kitab Tauhid. Satu hari dia tanya anak, dia cakap kepada murid dia, datang tengah mengaji kitab Tauhid je lah, mengaji Tauhid. Lepas tu ada orang beritahu, oi, dekat ujung sana ada orang tengah nak tangkap orang tengah berzina ni. Boyfriend dengan girlfriend, semua bangun. Oh, jom kita halang. Oh, bangun. Semua nak halang lah. Berdiri bersungguh-sungguh lah. Macam tangkap basah lah kan. Semangat nak pergi orang tangkap basah. Dan beberapa masa lepas tu tiba orang kata, ujung kampung sana ada orang buat syirik, pakai tangkal ke apa lah. Semua macam relax. Oh, buat syirik. Astagfirullah. Syekh kata, bila dah habis kitab tu, dia kata, kita ulang balik kitab Tauhid. Anak murid kata, kenapa nak ulang Syekh? Kita dah belajar lah, nak tambah ilmu lain pula. Kata, tak, kena ulang balik. Sebab apa? Masa orang cerita pasal orang nak berzina, kamu beria nak lawan. Bila orang buat syirik, kamu tak beria nak lawan. Maksudnya Tauhid belum lagi menancap kuat di dalam hati, tertancap kuat dalam hati. Wallahu'alam. Kita dengar azan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pertama sekali, kesalahan dia ni melakukan apa dia? Bersumpah demi Allah dan demi Tuhan, demi hidup. Wallahi wa hayatik. Maksud tak boleh. Boleh kena berbohong dalam mahkamah? Boleh ke berbohong dalam mahkamah? Yang semua cakap benar, semuanya benar, dia yang mendapat semua orang benar. Macam mana rahsia-rahsia? Kalau dia kata aku bersumpah bahawa aku bercakap benar, tapi dia tak sebut dengan nama siapa-siapa, dia belum syirik lagi lah. Belum syirik lagi.
Tapi kalau dia macam di mahkamah di barat, kadang dia bawa Bible kan, dia tak tangan atas Bible. Saya bersumpah, tak boleh, itu termasuk bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Dan kalau kata saya bersumpah wallahi, tak boleh tambah. Saya bersumpah wallahi, itu sumpah mahkamah lah. Tapi sebenarnya sumpah mahkamah ni kena sebut wallahi wa billahi wa tallahi, tapi itulah mahkamah Islam kan macam mana. Dia dari segi hukum Islam belum sumpah lah, tapi dari segi undang-undang bersumpah lah kan, pengakuan bersumpah lah kan, betul kan? Dalam mahkamah tak kira. Dia bukan pengakuan bersumpah. Maksudnya dia ada kesan undang-undang, tak ada. Dia maknanya kalau dia dapat menipu, dia akan dikena hukuman. Sebab dia dah bersumpah kan. Dia tak cakap sumpah pada hukuman, Tak ada. Tanya lawyer lah. Saya pun tak tahu bab ni. Saya tak ambil syariat, tanya Dr. Jalani ke apa ke lawyer tapi dari segi hukum Islam, dia belum lagi bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Bila dia belum bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, taklah terjatuh ke atas dia tuntutan sumpah tu. Maksudnya kalau langgar, kena bayar kafarah atau sumpah dengan seperti mana dalam hadis Nabi SAW, yang Nabi kata, man halafa ala yamin sabrin yaqtati'u bihi ma lam ri'in muslim, kan, laqiyallahu wa huwa alaihi wa huwa laqiyallahu wa huwa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Hadis riwayat Sahih Muslim. Okey, hadis tu Nabi kata, man halafa, siapa yang bersumpah, ala yaminin sabrin, atas sumpah yang dusta. Tujuan sumpah dusta tu yaqtati'u bihi ma lam ri'in muslim, untuk dia nak ambil harta orang bukan Islam dengan cara tak halal. Dia sumpah tipu untuk ambil harta orang. Laqiyallah, Allah Ta'ala akan jumpa dia, wa huwa alaihi ghadban. Dan kita akan jumpa dalam buku ni juga, dalam bab banyak bersumpah. Itu tak boleh juga, tapi itu bab lain. Ini bab sumpah dengan nama selain Allah. Dan kalau kita tengok sini pula, dia sumpah dengan Allah tu, demi Allah. Tapi kat mana syirik kecil dia? Dan demi hidupmu, wallahi wa hayatik. Dalam bahasa Arab, dan dia membawa maksud sama level. Jadi kalau nak betulkan sumpah ni, demi Allah dan demi hidupmu, boleh ke? Dan sama. Demi Allah dan demi hidupmu, boleh tak? Yang paling tak boleh juga. Sebab tak boleh sumpah dengan nama selain Allah. Jadi kalau ada kata demi Allah dan demi hidupmu, double trouble lah kat dia. Double trouble. Apa double trouble? Satu, sumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Yang kedua, letak sekali sumpah dengan nama Allah, sekali pula dengan sumpah Allah. Ya Allah, dua dosa dia. Faham tak? Sumpah dengan nama selain Allah ni haram. Kemudian letak dan pula, satu level pula, lagi teruk. Sama. Aku bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Sama. Sebab tu nanti dia berkata, janganlah kamu buat janji-janji. La tu'ahidu bi dhimmatillah. Jangan kamu sumpah dengan nama Allah, sama je. Jangan buat kamu perjanjian dengan nama Allah, sama je. Okey. Sebab tu sebab nama Allah ni agung. Jadi jangan main-main sumpah ni. Sebab tu antara dosa yang besar ialah langgar sumpah. Nabi sebut dalam hadis lain, ala unabbiukum bi akbar kabair, nak tak beritahu kabair, iaitu asyirku billah wa uququl walidain. Deraka bukan ayat lepas tu, wal half bi ghairillah, dan wal yaminul ghamus. Al yamin al ghamus, sumpah tipu. Dan sumpah tipu ni iaitu sumpah dalam keadaan dia sengaja tipu. Bukan dia sumpah, dia nampak satu benda betul, tapi dia
bersumpah dengan nama Allah. Rupanya benda tu lain. Kata, sumpah, wallahi saya nampak Abu Miqdad dalam masjid ni. Tapi rupanya bukan Abu Miqdad, rupanya macam Abu Miqdad. Itu lain. Baik, barakallahu fiik. Lagi, kalau bukan kerana anjing kecil ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Kalau lah bukan sebab anjing ni, habislah, masuklah pencuri rumah kita. Laulal kulaibah. Dan setengah riwayat kita, laulal kalbah. Yang tahu ni buku apa? Kulaibah ke kalbah? Ustaz, maaf. Kulaibah. Kata Syekh Saleh Sindi, dan riwayat An-Nasa'i, kalbah. Itu lagi sahih lafaznya, bukan kulaibah. Jadi laulal kalbah, kalau bukan kerana anjing, masuklah pencuri. Ini pun tak boleh, tuan-tuan. Ini juga syirik kecil. Walaupun dia tak niat, dia tak ada iktiqad anjing itu melindungi Allah, tapi dia telah mensyirikkan Allah pada lafaz. Dan hukumnya syirik kecil, ucapan macam ni. Dia cakap macam ni, alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala takdirkan ada anjing ni yang jaga kita. Itu boleh. Nisbahkan pada Allah Ta'ala dulu. Ayat tu. Sebab ayat tu, kalau kita yang mengaji, mungkin kita faham. Dia bukan maksudkan dia ni bukan kata anjing tu lindungi Allah Ta'ala dulu. Tapi kalau orang-orang yang jahil, bukankah akan tersebarnya lafaz-lafaz yang tak bagus ni? Nasib baik, nasib baik nasib baik aku ngelaknya mati, tak boleh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan aku nampak tu, aku ngelak. Cakap macam tu. Syukurlah Allah Ta'ala takdirkan aku, syukurlah Allah Ta'ala bagi aku sedar masa tu aku mengelak. Tak boleh kata nasib baik aku mengelak. Jangan kata macam tu. Sebab aku dengar dia dah mati dah. Lain tu. Itu lagi tak betul tu. Okay? Termasuk juga lafaznya. Apa dia? Kalau bukan kerana angsa di rumah ini, tentu datanglah pencuri dia. Kalau kat kampung-kampung, angsa ni kan kecoh, bising. Dan ucapan seseorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Macam mana tu? Contohnya, jangan jadi ke besok kita nak pergi main golf. Bergantung pada kehendak Allah dan kehendak engkau lah. Bergantung pada kehendak Allah dan kehendak engkau. Kita faham maksud dia, bukanlah maksud dia nak samakan orang tu punya kehendak dengan kehendak Allah. Kalau dia samakan, memang syirik terus lah. Tapi dia telah mensyirikkan Allah pada lafaz. Seolah-olah kehendak dia sama dengan kehendak Allah. Jadi macam mana cara nak betulkan? InsyaAllah, ataupun kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Kemudian. Dia bergantung pada kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Macam kalau kau nak pergi, kita pergilah. Kan? Jadi pakai perkataan kemudian. Ini boleh pakai kemudian. Sumpah saja tak boleh. Sumpah saja tak boleh. Sebab sumpah memang asal tak boleh sumpah langsung. Tapi kalau kata kehendak kamu, macam kita rasa, kita orang bercakap, ikut kau lah. Kan ke tak? Jadi macam mana? Aku ikut kau je. Ikut kau lah. Ikut kau ni masih lagi umum. Tapi kalau ikut kehendak kamu, takut jadi macam Allah Ta'ala sama kan. Jadi elakkan terus. Jadi mengikut kehendak Allah, berkata pada kehendak Allah, kemudian kehendak Allah. Dan kemudian ni memang budaya orang Melayu Malaysia kurang pakai, tapi orang Arab biasa pakai. Saya bagi contoh lah. Katakanlah kita buat program ni, katalah kan, kita tu masjid ni yang banyak tolong, katakanlah Syekh Bozi kita ditolong. Katakanlah, bagi kita kata, kalau lah tak ada Bozi, tak ada lah masjid ni, habis lah. Kita tahu niat dia bukanlah maksudnya si Bozi yang buat semua benda. Kuasa Allah, betul tak? Tapi dari segi penisbahan tu tak betul. Menisbahkan. Jadi kalau kata selepas Allah Ta'ala, Bozi lah banyak tolong masjid. Bagi contoh lah. Kan? Selepas Allah Ta'ala, mak akulah yang banyak bantu aku dalam aku berjaya dalam pelajaran. Selepas Allah Ta'ala ni, kau sahabat saya ni lah yang bantu saya dalam perniagaan. Perkataan selepas Allah Ta'ala ni, budaya Melayu kurang pakai. Bukan sekadar kurang, hampir tak didengari. Tapi orang biasa tak sama. Ba'dallahi Ta'ala, ini ba'dallah. Dia sebut ba'dallah. Selepas Allah Ta'ala, selepas Allah Ta'ala.
Lepas Allah Ta'ala dia inilah yang banyak bantu kita. Sebab Allah Ta'ala dia inilah yang banyak sponsor kita. Lepas Allah Ta'ala dia inilah yang tolong lindungi aku daripada kejap orang jahat ni. Biasakan ba'dallahi ta'ala, selepas Allah Ta'ala, supaya kita ni melatih lidah kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mengucapkan lafaz-lafaz yang syirik asghar. Lagi, kalau bukan kerana Allah dan kerana fulan, laulallah wa fulan, sama juga. Tak boleh. Kalau lah bukan kerana Allah, kemudian kerana fulan. Ya, faham ya? Dan jangan kamu sebutkan si fulan dalam, dan jangan anda sebutkan si fulan, si anu dalam ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Apa bahasa Arab ni? Bahasa Arab yang ujung ni. وقال الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. Ya, orang tak fiha fulan. Jangan kamu jadikan dan fulan, jangan. Fulan tu maksud dia lah. Fulan tu dan dia. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan sanad ini dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata okey, dan banyak lagi ulama-ulama lain kata riwayat ini sahih ataupun hasan, bagus. Dah selesai masalah ni. Sambung lagi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah buat syirik, kafir ataupun syirik. Masya-Allah. Okey, sumpah pada selain Allah Taala dengan nama selain Allah, demi Isa, atau seumpama dengan and I swear by the moon and the star and the sky. Kan? Dia sumpah. Apa hukum dia? Syirik besar ke syirik kecil? Sekali lagi. Detail. Alhamdulillah. Tadi dah mengaji dah tu. Banyak syirik besar Ustaz, syirik kecil Ustaz, salah. Syirik besar, syirik kecil. Okey, syirik besar macam mana? Dalam bab sumpah. Macam mana boleh bergantungan dalam sumpah pula? Okey. Kenapa orang tu bersumpah dengan nama seseorang? Dia ada dua faktor. Faktor pertama sebab Allah Ta'ala, pertama sekali ialah pengagungan. Kita agungkan. Betul tak? Lepas orang putih lah, tak tahu lah Mak Saleh kalau sumpah dia selalu sebut jadi by my mother's grave, demi kubur makku. Sebab dia nak agungkan kubur mak dia. Ini pengagungan. Betul dia dalam lagu kan, and I swear by the moon and the star and the sky I'll be there. Nampak? Aku sumpah dengan matahari bulan, and I swear by the shadow that by your side. Kan? Ya, kita lahir-lahir bukan salafi tu. Tak lah kata lahir-lahir pun salafi. Allah fi sama, Allah fi sama. Allah tak. Kita besar dengan keadaan masyarakat kat dulu kan. Alhamdulillah Ta'ala bagi kita. Alhamdulillah Allah bagi kita. Jadi benda tu melekat dalam kepala kita, nak buat macam mana? Kan? Saya bagi contoh lah. Tapi bagus juga Allah Ta'ala takdirkan kita tahu tu. Kan? Betul kata Umar Al-Khattab, apa kata Umar Al-Khattab? Kan? Dia kata tunqadul ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam wa lam ya'rifil jahiliyah. Apa kata Umar Al-Khattab? Akan tercabut tali keimanan seorang tu, satu utas tali dia akan terputus di dada dia. Bila idza nasha'a fil Islam, dia membesar dalam Islam tapi walam ya'rifil jahiliyah, tak tahu langsung pasal jahiliyah. Lepas tu Syekhul Islam dia karang satu kitab. Apa nama kitab tu? Cuba tahu kitab apa? Masail Jahiliyah. 70 masalah, bukan 70, 104 masalah perangai orang jahiliyah. Bagus kitab tu tuan-tuan mengaji. Kalau tuan-tuan ni memang lahir-lahir salafi je, baca kitab tu.
Dia kena jahiliah macam ni, jahiliah macam ni, jahiliah macam ni, jahiliah macam ni. Baik. Apa cerita tadi? Sumpah tadi. Okey. Sumpah ni syirik besar ke syirik kecil? Dia dua. Satu, pengagungan. Kalau sekadar pengagungan semata-mata kepada selain Allah Ta'ala, disumpah dengan Allah Ta'ala, itu syirik kecil. Tapi sumpah yang dengan maksud kedua, bila kita sumpah dengan nama seseorang, iaitu kalau kita ada iktiqad bahawa kalau aku langgar sumpah, yang nama yang kita sumpah tu akan datangkan kemudaratan kepada kita. Aku sumpah dengan nama Allah Ta'ala, maksudnya kalau aku langgar sumpah tu, Allah Ta'ala akan kenakan benda buruk pada aku. Sebab itulah kita bila orang buat salah, sumpah wallahi, tak ada sumpah, takut. Sebab dia tahu Allah Ta'ala akan. Kalau dengan maksud yang kedua ni, dia sumpah kepada selain Allah, contohnya, aku bersumpah dengan kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku tak mencuri. Kalau i'tiqad bahawa kalau dia langgar sumpah tu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani boleh kenakan musibah pada dia, mudarat pada dia, maka ini hukumnya syirik kecil ke syirik besar? Syirik akbar. Baca kitab Fathul Majid, InsyaAllah kita khatam kitab ni, round 2 kita baca Fathul Majid. Dalam Fathul Majid disebut macam mana pada zaman Syekh dulu, ada orang ni dia buat salah, lalu orang suruh bersumpah dengan nama Allah. Dia sumpah dengan nama Allah, berani dia sumpah. Tapi dia kata, bersumpah dengan nama Syekh Fulan di kuburnya, tak berani buat. Oh, sumpah dengan nama Allah berani. Bila sumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, takut apa? Takut nanti Syekh tu akan datangkan mudarat pada dia. Yang ni tak syak lagi apa hukum ni tuan-tuan? Syirkun akbar mukhrijun anil millah. Syirik besar terkeluar daripada Islam, walaupun dia belum bersumpah lagi. Walaupun dia belum bersumpah, sebab i'tiqad dia dah ada bahawa benda tu akan datang mudarat kalau dia sumpah. Dapat tangkap tak? Barakallahu fiik. Jadi sumpah ada syirik besar, ada syirik kecil. Jadi man halafa tu, satu Nabi kata, man Umar Khattab sebut, Nabi SAW, man halafa bi ghairi faqad kafara au asyraka, telah kafir ataupun telah syirik. Sebelah dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud ma'ruf, sahabi jalil. Man sarrahu an yasma'al Qur'an ghaddan tariyan falyasma' min ibni ummi abdin ibni ummi ma'bad. Kata Nabi SAW, siapa yang nak seronok nak dengar Al-Quran yang turun fresh, baru turun daripada langit, fresh lagi, maka dengarlah bacaan Ibnu Ummi Abd atau Ibnu Ummi Abd, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni baca Al-Quran dia mantap sekali, fresh. Macam mana Allah Ta'ala Nabi baca, macam itulah dia baca Al-Quran. Nah, inilah kita nak jadi salafi. Bukan jadi salafi dalam bab solat je, tangan tak ada apa semua. Baca Quran pun kena salafi juga, kan? Itu kata Syekh kami, dia kata, kalaulah kamu nak solat macam Nabi solat, kenapa kamu nak baca Quran tak? Kamu baca Quran tak macam Nabi baca Quran? Jadi lepas tu kata Syekh kami, dia kata, aku ni sentiasa setiap hari aku berdoa agar Allah Ta'ala memuliakan aku bacaan Quran yang sama macam Nabi baca. Itu dia nak macam Nabi baca. Jadi nak dapat macam tu macam mana? Kena belajar, kena talaqi. Kena talaqi Al-Quran. Innaka la yatalaqal Quran. Sebenarnya kamu ini akan ditalaqikan Quran. Nabi pun talaqi. Tapi kita tak talaqi, cukuplah pasal YouTube dia. Dengan sulih baca, itulah jadi sengau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak sengau jadi sengau. Sebab apa? Nak tiru sulih. Sulih tu dia original sengau. Yang hang pergi sengaukan luar besar. Kan? Kan? Nampak apa kata Mas'ud?
la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Nampak? Masya-Allah, cantik sekali ucapan ni. Apa kata Nabi, kata Ibn Mas'ud, bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku suka daripada bersumpah jujur tapi sebut nama selain Allah. Faham tak? Maksudnya aku ni, aku menipu dalam sumpah, tapi sumpah tu sumpah kerana Allah, sumpah dengan nama Allah, lebih aku suka daripada aku bersumpah, aku sumpah tipu dengan nama Allah, lebih aku suka daripada aku sumpah jujur dengan nama selain Allah. Dapat tangkap tak? Sebab apa? Sebab sumpah dengan nama Allah walaupun tipu, dia dosa besar tapi tak syirik. Dan sumpah dengan nama Allah Ta'ala ni, sumpah bohong ni, dosa besar, sangat besar. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah itu dosa besar? Nabi kata, asyirku billah, syirik kepada Allah. Lepas tu yang kedua apa? Ya Rasulullah, antuzani halilata jarik, iaitu kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Allahu Akbar. Dah zina isteri jiran pula tu. Lepas tu Nabi tengah duduk, Nabi jawab macam Nabi tengah bersandar macam tu lah. Lalu Nabi betulkan, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu. Nabi ulang banyak kali, apa benda tu? Dan jauhilah kamu qaulu zur, ucapan dusta, dan kesaksian sumpah dusta. Ala wa qaulu zur, ala wa zur, ala wa qaulu zur. Sampai apa kata sahabat kata, hatta qulna laitahu sakat. Kesian aku tengok Nabi ulang banyak kali. Sampai kami berharap, stoplah Nabi, kesian dah tengok Nabi ulang banyak kali. Bahaya kesaksian sumpah palsu. Dalam hadis lain pula, thalathatul la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adabun alim. 3 golongan yang Allah Ta'ala takkan bercakap dengan dia akhirat kelak. La yukallimuhumullah yaumul qiyamah wala yanzuru ilaihim. Allah Ta'ala tak pandang dia akhirat kelak. Allahu Akbar. Waktu yang kita paling mengharapkan rahmat Allah Ta'ala tu, dia tak nak pandang kita. Allahu Akbar. Wala yuzakkihim, dia tak nak sucikan dosa kita. Walahum azabun alim, dan bagi dia azab yang pedih. Apa 3 golongan tu? Salah satu Nabi kata apa? Orang yang bersumpah dengan sumpah dusta. Besar tak sumpah dusta ni? Besar. Tapi apa kata Ibn Mas'ud? Aku bersumpah dusta dengan nama Allah lebih aku suka daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah yang aku jujur. Sebab apa? Sebab sumpah dengan nama selain Allah tu hukumnya syirik. Dan kaedah mutaqarrirah indal ulama, kaedah yang memang dah tetap lah. Apa dia? Syirik kecil lagi besar daripada dosa bila dilihat dari segi umum dia. Atau tapi apabila dilihat pada ahad dia, maksudnya dari segi individu dia, berbeza. Kalau kita tanya, bunuh orang dengan sumpah dengan nama Allah, mana lagi besar? Sama. Sini bunuh orang. Bunuh orang dengan sumpah dengan nama Allah, mana lagi besar? Bunuh orang lagi besar. Ya, tapi dari segi umum, syirik kecil besar lagi daripada dosa. Tapi dari segi daripada individu, bunuh orang lagi besar lah. Kan? Bahadkun nafs ila akhir. Nah, jadi itu masalah sumpah. Lagi last, apa kata Huzaifah bin Al-Yaman? Menunturkan Huzaifah sahibu sirri Rasulullah SAW, kan, menyimpan rahsia Nabi SAW. Huzaifah Al-Yaman menunturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak, ini kita sebut tadi, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Tapi Syekh Abdullah Al-Ghunaiman dalam syarah ni kepada kitab Tauhid, dia ada tanbih. Syekh Abdullah Al-Ghunaiman ni mungkin yang
Pemuda-pemuda sekarang tak apa kenal sangat. Ni zaman tahun 2006 dulu, yang famous masa kita bertanya kat Masjid Nabawi ni Syah Abdullah Qadaiman. Dia dulu profesor akidah Universiti Madinah. Masya Allah, tempat dia paling depan sekali dekat Masjid Nabawi, antara kursi yang paling depan sekali. Dah hampir-hampir nak dekat dengan apa tu, Raudhah lah. Punyalah kedudukan dia tinggi. Maksud yang depan-depan sekali semua sini-sini. Sebelah kanan dulu Syekh Abu Bakar Jazairi, sebelah kiri Syekh Salih Al-Hudayfi, kat sini ni yang watai-watai lah. Ala kulli hal, apa dia? Kata Syekh Abdullah bin Aiman, namun kata, kalau orang tersebut dengan kehendak Allah, kemudian kehendak fulan, tapi hatinya masih lagi sama kan? Sama juga, tak syirik juga. Walaupun disebut kemudian kehendak fulan, tapi kalau hati dia kata sama, tetap juga syirik. Baik, sambung. Dia kata daripada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai tabi'in. Dia anak murid Ibnu Mas'ud. Boleh melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kehendak kamu, tetapi membolehkan ucapan kalau bukan kerana Allah kemudian kerana si fulan. Nampak? Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tak boleh. Aku berlindung kepada Allah dan, tak boleh. Tapi aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh tak minta lindung kepada makhluk? Soalan, boleh tak minta lindung kepada makhluk? Ustaz, tolong lindungi saya Ustaz, ni gangster payah terbang nak pukul saya. Dekat Zaid lawan ni, Zaid, tolong Zaid, lindungi saya Zaid, ni gangster payah terbang nak pukul aku ni. Tak apa Ustaz, saya boleh defend, saya boleh pertahankan Ustaz, saya boleh lindungi Ustaz. Syirik tak? Syirik tak syirik? Tak, kenapa? Cukup 4 syarat. Apa dia? Hidup, dengar, hadir, mampu. Baik. So itulah sabit daripada Nabi SAW. Nabi minta lindung pada, bukan Nabi pula, Nabi suruh kita berlindung dengan makhluk, bukan secara umumnya. Nabi kata nanti di akhir zaman akan berlaku banyak fitnah. Nabi kata siapa yang ada pedang pada akhir zaman nanti, bantai pedang dia dekat batu. Apa pasal? Apa maksud dia? Jadi siapa di akhir zaman ada pedang, bila berlakunya kekacauan fitnah, ambil pedang kamu tu, kamu hentam dalam kat batu, tumpulkan pedang kamu. Maksudnya apa? Jangan terlibat dalam peperangan saudara. Sampai Nabi kata walaupun kamu terbunuh sekalipun, kamu dibunuh, Nabi kata jangan terlibat, lagi bagus. Nanti akhir zaman nanti banyak kekacauan peperangan. Dan ketika itu siapa yang ada unta, pergilah bawa unta dia, kambing dia, pergi jauh-jauh pada manusia. Dan ketika itu siapa yang nampak fitnah, larilah. Dan siapa nampak tempat berlindung, Nabi kata faman yajid ma'adan falyasta'idh bih. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Al-Fitan. Maka siapa ada nampak tempat berlindung, berlindunglah dengannya. Maksudnya berlindung dengan makhluk tak? Makhluk lah tu. Tapi berlindung dengan makhluk, benda yang mampu, cukup syarat tadi. Ya. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, pernah sekali ada orang bagi makanan. Yang bagi makanan ni pula kawan-kawan Khadijah. Oh, perempuan lah bagi makanan hadiah. Kebetulan masa tu dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Dia ambil makanan, dia hempas, pecah, ubah wajah Nabi SAW. Sampai Aisyah rasa takut pula. Lalu dia kata a'udzu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta berlindung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
A'udzu bi Rasulillah. Boleh ke? Ya, cukup 4 syarat tadi. Aisyah berlindung apa? Berlindung pada Rasulullah daripada kemarahan Rasulullah SAW. Tak ada masalah. Jadi aku berlindung padamu dan tak boleh. Kemudian kepada aku berlindung kepada Allah dan kemudian kepadamu. Dan membolehkan ucapan kalau bukan kerana Allah kemudian kerana fulan, boleh. Dan janganlah kalian berkata kalau bukan kerana Allah dan tak boleh. Jadi kesimpulannya cakap kemudian dan jangan pakai dan jangan pakai dan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya cukuplah sekadar ni, insya-Allah. Ya kan nak buat 2 bab malam ni tapi rupanya tak mampu juga. Insya-Allah. Bab 43 ni pendek sangat tak apa, 43 kita sekalikan dengan 44 lah. Kehendak Allah dan kehendakmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.